Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Jadi pagi ni 30 Julai. Okey, market baru open. So macam mana tadi saya cakap yang setup killer tu, killer setup tu. Okey, kita tengok depan mata kita. M15 GBP USD. Stoch 313, dia dah touch 100. Okey, kan saya cakap dia punya rahsia dia M15 dan M30. Sekarang kita tengok M15, dia dah touch 100. So kita tengok M30. M30 pun dia dah touch 100. Tengok dia punya kedudukan EMA dia. Nampak kedudukan EMA dia? Hijau atas, merah di tengah-tengah, kuning di bawah. Maknanya downtrend. Okay. Pada M15, okay, sama juga. Hijau di bahagian atas, merah di bahagian tengah, kuning di bahagian bawah. Okay, bawah stoch dah sampai 100. MACD nampak? Dia punya bukit ni berada dekat kawasan bawah, bukan berada kawasan atas. Macam ni bukit berada dalam kawasan atas. Okey, sekarang ni bukit berada di kawasan bawah. Ini yang saya cakap killer setup tu. M15, M30 dia cecah. Okey, untuk confirmation untuk lebih kukuh lagi, menyatakan yang entry tu memang boleh buat duit punya sebenarnya. Okey, kita tengok pada H1. Nampak tak H1 dia punya 3 EMA? Sama juga trend dia. Hijau, merah, kuning. Downtrend. Kita tahu dah. Bila hijau atas, merah tengah, kuning bawah. Downtrend. Okey. Walaupun stoch 313 dekat H1, dia baru naik sampai separuh. Tapi jangan risau. Momentum daripada M15 dan 30 serentak tu, dia boleh buat H1 ni patah balik. Okey, tengok H4. H4 pun sama. Sekarang ni kita tengok pada trend yang kukuh. Hijau, merah, kuning. Memang downtrend. Jenis macam gini saya tak tunggu lama. Saya tengok M15. Saya tengok M5 pun tengok. Dah dekat atas. Stoch 313. Okay. H1. Nampak. Biasa jenis macam gini saya tak tunggu lama. Saya entry terus. Right. Sebab M15 ni dia punya stoch bukan kata dah touch 100, tapi dah langgar dinding tu. Nampak? M30 pun sama. Okay, so kita tengok dia punya result macam mana nanti. Pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Pendengar di luar sana boleh dapatkan jus Nusantara Gold, penghulu segala produk di semua toko-toko jamu yang berdekatan. Alright, terus marking buat macam biasa. Tandakan base untuk kita layer. Buat macam biasalah, macam saya ajar. Nampak base je, bentuk-bentuk base. Okay, macam ni. Ni boleh ni. Sebab nampak ni. Ni. Nampak ada bucu ni. Itulah orang kata SNR dekat kawasan M1 yang kecil lah. Nampak macam ni. Macam ni pun boleh. Sebabnya nampak bucu ni. Nampak di sini ada base. Dan sebelah sini pun ada bucu. So jadi kita ambil paras ni. Alright, kita tengok macam mana. Kita tengok apa jadi dengan entry saya ni. Kan saya cakap killer setup M15 dengan M30 tu kan. So ni pagi-pagi, awal pagi, pukul 6.48, lepas subuh ni, saya cuba tunjuk. Tak payah tunggu lama-lama, tak payah tunggu besok. Pagi ni juga saya buat untuk korang, biar korang tengok, korang faham kan. Nampak stoch 313 dia dah touch dekat 100. Nampak? Touch 100. Ni pun salah satu step sebenarnya. Tak perlu tunggu
price sampai dekat point entry tempat kita yang kita tandakan untuk layer tu. Tapi ni untuk akaun besar Untuk akaun besar. Biasa kalau akaun besar, walaupun price tak sampai dekat kawasan untuk layer yang kita tandakan ni, biasa, tapi kita berpandukan atas Tosh M1 ni, di atas 100 boleh entry. Alamak, nampak? Kalau saya entry kat sini tadi, nampak price dah turun. Nampak? Tosh 313 dia terus turun. Padahal dah touch 100 tadi. Patutnya tempat untuk saya tambah layer tadi sebenarnya. Tempat saya tambah layer satu lagi kat sini. Tengok sekarang price dah tekan ke bawah. Kita tengok apa jadi dengan entry ni. Apa result dia. Apa yang saya ajar malam tadi, jadi ke tak jadi. Right. Tengok dekat M15. Nampak Tosh 313 dia dah melengkung. Nampak tak? Ni. Sekejap saya besarkan sikit bagi korang nampak. Nampak? Tosh 313 ni dah membengkok. Membengkok ni maknanya nak berpatah balik lah. Price nak turun lah maknanya. Kita tengok M30. Okay, M30 pun dia dah touch 100. Biasa kalau situasi macam ini, yang korang tanya, kat mana nak TP cikgu? Kat mana nak exit cikgu? Okay, sekarang ni dia punya trend daripada M15, M30, H1 ke H4, semua menunjuk dengan 3 EMA menunjukkan downtrend. Sebab hijau, merah, kuning. Tengok 30 pun sama, hijau, merah, kuning. H1 sama juga. Nampak? Hijau, merah, kuning. Okey. H4 sama juga. Hijau, merah, kuning. Jenis-jenis entry macam ini yang korang tanya, kat mana nak TP cikgu? Sampai bila nak tunggu TP tu? Okey. Dekat M15 ni. Tunggu sampai Tosh ni turun bawah sini. Kalau Tosh dah turun masuk ke kawasan oversold kat bawah ni, itu orang kata maximum profit yang kita boleh ambil lah. Kalau nak close ABC pun boleh. Macam sekarang negatif $9. Okay. Andai kata dia turun sekejap lagi, turun sikit, dah profit sikit, kalau nak close pun ikut suka hati. Tapi yang sebenarnya nak close, kita boleh tunggu pada time frame M15. Tosh ni kita entry kan kat 100, dia touch 100. Jadi nak close dia sebaik-baiknya Tosh ni dia turun masuk kawasan oversold. Kat sini, bila dia turun kat sini, bolehlah fikir-fikir untuk exit atau close position entry yang kita buat. Ataupun kalau Tosh ni dah turun sampai masuk oversold, lepas tu kita tengok pada M30. M30 pun dia punya Tosh baru turun separuh. Maknanya kita boleh hold lagi. Sebab daripada momentum M30 ni sebenarnya boleh bantu pada time frame M15 untuk dia turun lagi, untuk kita dapat profit lebih lagi. Okay, tak apa, saya stop dulu video ni. Sekejap lagi saya sambung. Kita tengok apa result dia.